kita ni dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumah-rumah Allah. Allah Ta'ala jemput kita untuk kita duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu ni, insya-Allah. Mudah-mudahan semua ini menjadi asbab kepada kita mendapat kebaikan di negeri yang kekal abadi, iaitu di negeri akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita harapkan macam itulah. Ya, seterusnya kita sambunglah baca kitab. Sebelum kita baca kitab tu nak baca dulu satu hadis Nabi SAW, satu hadis yang kita boleh sama-sama ingat untuk kita nak nak menemui bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni bulan Maulid lah kita kata. Jadi dalam satu hadis ni, satu hadis daripada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala haudi antaziru man yaridu alayya fayu'khazu binasin min duni fa aqulu ummati fayuqalu la tadri masyaw 'ala al-qahqara qala banu Abi Mulaikah Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana, rawahul Bukhari. Artinya daripada Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang berdiri di telaga aku, yakni telaga Al-Kausar, iaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu-nunggu orang-orang yang datang meminum daripadanya, maka tiba-tiba ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada sampai ke sisiku. Nabi kata dalam hadis ni, maknanya apa? Nabi duduk kat tepi telaga dia, telaga Al-Kausar hari kiamat nanti. Nabi duduk tunggu dekat situ sambil duduk tunggulah orang pakat nak mai ambil minuman. Sebab hari itu hari yang sangat dahaga. Nabi duduk tunggu kat situ, tiba-tiba Nabi tengok ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada sampai ke sisi Nabi. Mana tak boleh nak pergi minum air kat telaga Nabi. Lalu Nabi kata apa? Lalu aku berkata, bukankah mereka itu juga dahulu daripada umatku? Fa'aqulu ummati. Nabi kata, umat aku tu. Maka dikatakan orang kepadaku, ya benar. Nabi orang yang bagi tahu pada Nabi, orang kata ya benar, fayuqalu la tadri masyaw 'alal qahqara. Nabi kata ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang, yakni berpaling tadah atau meninggalkan ajaranmu. Allah Ta'ala bagi dah hidayah, dapatlah dekat dengan Nabi, dapat kenal Nabi, tiba-tiba dia berpaling tadah ataupun meninggalkan ajaran Nabi. Ada orang yang duduklah dengan maknanya apa? Golongan yang Nabi kasih, tiba-tiba dia menjauhkan diri daripada orang-orang yang macam tu. Maka berkata Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang daripada perawi hadis ni lah, Ibnu Abi Mulaikah, dia kata, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kembali kepada kekufuran, atau kami diuji dengan ujian yang berat. Minta berlindunglah dengan Allah daripada kita ni dipalingkan hati kita daripada, maknanya apa, orang-orang yang mengajak pada jalan Allah ni. Kita minta berlindung dengan Allah daripada Allah Ta'ala palingkan hati kita. Duduk elok-elok dah, duduk buat benda-benda taat, tiba-tiba Allah Ta'ala swing hati, tiba-tiba tak mau dengan perkara-perkara ketaatan. Banyak orang yang Allah Ta'ala tunjuk dah, asalnya duduk dengan jalan-jalan kebaikan, tiba-tiba dia tinggalkan kebaikan itu, tinggalkan ketaatan itu, dia buat benda-benda maksiat pula. Wal'ayazubillah. Ni yang Nabi sebut. Maka golongan ini malah tak dapat makan, tak dapat minum daripada air telaga Kausar Nabi. Sebab tu dalam Quran, surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 27, kalau tak salah saya lah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Allah Ta'ala kata, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Hendaklah kamu sabar nafsaka, sabarkan akan diri kamu, ma'allazina yad'una rabbahum,
bersama dengan orang-orang yang menyeru pada jalan Allah. Allah Ta'ala perintah suruh kita ni sabar dan kita jadi orang yang istiqamah, duduk di atas jalan-jalan ketaatan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil khadati wal ashi. Mana pada waktu pagi, pada waktu petang. Maksudnya kita istiqamah dalam apa keadaan sekalipun, sabarlah. Tambah-tambah buat kerja-kerja agama ni memanglah. Dia kalau buat kerja dunia ujian, tapi masa lepas pada tu hilanglah. Tapi kalau buat kerja-kerja agama ujian tu, ke akhirat nantilah nak tunggu. Tapi maknanya apa? Sabar sah. Atas dunia ni memang tempat ujian. Kita duk nak imarahkan masjid ni pun kadang-kadang macam-macam hai kita nak kena berdepan. Orang macam-macam. Ada orang kata macam ni, orang kata macam ni. Kita duk nak kena buat kerja agak, nak kena hidupkan masjid juga. Macam-macam orang akan kata. Tak apalah orang kata pun tak apa. Aku buat juga kerja ni bukan aku nak cari orang panggil apa, kemuliaan di sisi manusia. Tanggungjawab mengimarahkan rumah Allah ni tanggungjawab bersama. Tiba-tiba kita buat kerja-kerja untuk nak imarahkan rumah Allah, nak hidupkan rumah Allah, ada orang kata macam-macam. Sabar sah. Ni Allah Ta'ala sebut apa nama wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil khadati wal ashi yuriduna wajh. Kenapa? Kerana nak kepada keredaan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan diri kamu, jangan kamu palingkan mata kamu. Mata ni makna isyarat pada kata seluruh tubuh lah. Makna tinggalkan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan diri kamu hanya semata-mata nak kepada mata benda dunia. Ada orang tak bila diberikan sikit offer, dapat offer sikit terus tinggal dah masjid. Sibuk, dia kata saya tak ada nak sibuk, tak ada nak main masjid. Orang tanya pergi mana, apa tak ada masjid langsung ni. Dia kata sibuk lah, sibuk benda apa pun. Mesyuarat sampai tiap-tiap hari, paling kurang subuh boleh main. Mana ada orang buat mesyuarat waktu subuh, tapi tak main. Nak sebut kata apa? Dia punya sibuk kerana apa? Kerana nak dapatkan mata benda dunia tu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil khadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tattabi' ahwa'al ladzina man aghfalna qalbahu. Allah kata jangan kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. So dia ikutlah. Puak-puak tu Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah lalaikan hati dia. Maksud lalai hati maknanya apa? Dia jadi tak berapa teringin dah dengan benda-benda taat. Ada orang dia dengan sembahyang jemaah pun dia rasa macam tak pi pun tak apa. Bayangkan kalau dia rasa macam tu tanda apa? Petanda buruk tu. Lepas tu dia lama-lama bila dah tak mau sembahyang jemaah, dia kurang pula sembahyang. Tak sembahyang sunat pun tak apa dah. Lepas tu tak sembahyang pun tak apa. Lama-lama tak ada apa. Dia mula dengan sikit-sikit ya. Ada orang dia tak berminat dengan baca Quran. Dia pandai baca Quran tapi dia tak jadi berasa seronok dengan baca Quran. Tak berapa nak tertarik lagi, akhirnya apa? Lama-lama tinggal terus Quran. Oh rugi tuan-tuan. Tu kata bila Allah Ta'ala dah bagi taufik, bagi hidayah, maka bersyukurlah. Bersyukur dengan cara apa? Terus istiqamah melaksanakan ketaatan walaupun kita berhadapan dengan kepayahan. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut orang-orang yang dilarang ataupun disekat daripada minum air daripada telaga Kausar, iaitu mereka yang telah berpaling tadah ataupun telah meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni istiqamahlah. Carilah jalan-jalan apa saja sunnah-sunnah yang Nabi perintahkan. Kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Tu mala yudraku kulluh la tutraku kulluh. Perkara yang tak boleh kita laksanakan semua, jangan kita tinggalkan semuanya. Kita tengok sikit keterangan hadis ni. Telaga Al-Kausar adalah telaga besar yang akan dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Atau kita semua kena yakinlah Allah Ta'ala akan bagi kepada Nabi telaga Kausar yang mana Nabi akan bagi minum kepada umat dia. Nak hilangkan dahaga. Siapa yang minum air daripada telaga Kausar, makna tak akan dahaga selama-lamanya. Macam tu dia kata masuk dalam syurga tak seronok. Dalam syurga banyak lagi minum air macam-macam, tak boleh nak minum. Dia ingat masuk syurga tu
minum air pasal dahaga. Dah. Kita masuk dalam syurga, kita minum bukan pasal dahaga, tapi pasal nikmat. Kat sana tak ada kecintaan dah. Kita masuk dalam syurga, Allah Ta'ala bagi kita makan, minum nikmat-nikmat yang ada dalam syurga tu. Tapi kita bukan buang dengan cara kita buang hadas kita kat atas dunia ni. Tapi dia akan hilang. Disebut dalam kitab Kashful Ummah, dia akan hilang. Maknanya apa? Kita punya najis-najis itu dengan cara apa? Kita keluar peluh. Peluh tu bau macam kasturi. Lah, dia pergi macam tu. Dia kata kita minumlah sebanyak-banyaknya, dia akan jadi nikmat. Makin banyak, makin lama minum, makin jadi sedap. Makanlah segala apa benda dalam syurga. Makin banyak makan, makin jadi nikmat. Tambah sedap tu makin bertambah. Itu yang nak makan tak berhenti tu. Tu tapi nantilah kat dalam syurga, kat atas dunia ni nanti salah. Tu makan bagi padan-padan lah. Jadi Nabi sebut, maknanya apa? Dalam telaga apa, Nabi Allah Ta'ala akan bagi pada dia anugerah telaga Kausar. Telaga ini beribu-ribu batu luasnya, dan gelasnya adalah lebih banyak daripada bilangan bintang yang ada di langit. Gelas yang ada dekat telaga Kausar ni pun banyak-banyak sangat, sampai melebihi daripada bintang-bintang di langit. Sesiapa yang sudah meminum daripadanya, walaupun hanya satu teguk sahaja, ia tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lama. Tu nama nikmat Allah Ta'ala nak bagi ni. Ni benda-benda macam ni, kadang-kadang daripada segi logik, macam tak logiknya. Ya, memang perkara agama ni kadang-kadang tak logik, tapi benda tu tetap kita kena yakini. Tu nama akidah. Jadi kata Nabi dalam hadis, Nabi kata apa? Orang yang minum air daripada telaga Kausar takkan hilang selama-lamanya. Dia akan hilang selama-lamanya. Rasa kehausan, rasa dahaga tu akan hilang. Semua umat Nabi SAW akan berpeluang meminum air telaga yang mulia ni. Batu ni nak masuk bulan Rabiul Awal ni, bersedialah kita nak sambut kelahiran Nabi. Mengulang, panggil apa? Sambut ulang tahun kelahiran Nabi. Bagi rasa sonok sikit, rasa gembira. Kedatangan Nabi ni satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi, dan kita sangat beruntung. Pasal apa? Jadi umat Nabi Muhammad. Ada orang tak rasa apa, tu pasal tak kenal Nabi, tak rasa apa. Bagi kita ada rasa seronok dengan maknanya apa Allah Ta'ala utuskan Nabi kepada kita ni. Namun dikata nantinya pada hari kiamat akan ada orang yang disekat oleh para malaikat daripada mendekati telaga ini, walaupun mereka mengira bahawa diri mereka layak untuk meminum daripada air telaga tersebut. Ada juga golongan yang Allah Ta'ala akan letakkan dia ni, golongan ni takkan dapat mendekati telaga Kausar Nabi, padahal dia duk berasa macam dia boleh dah. Kadang-kadang marhaban sampai tarik orang tengok. Marhaban, tarik sakan rupanya apa? Lepas pada marhaban lawan Nabi. Ni pun banyak agak jenis tu. Lepas pada marhaban je, orang kata jom kita ikut sunnah Nabi, buat macam mana Nabi suruh. Dia lawan awal-awal kali. Ni dikata maknanya apa? Orang yang akan disekat daripada minum daripada air telaga tersebut. Maka apabila para malaikat menyekat mereka, Nabi SAW berkata, bukankah mereka juga daripada umatku? Lalu malaikat menjawab, ya betul, mereka pada mulanya adalah termasuk daripada golongan umatmu. Kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu, tinggalkan ajaran Nabi. Mereka telah berpaling tadah daripada ajaranmu. Maka ketika itu baru Nabi kita SAW faham keadaan mereka yang sebenar, dan beliau pun menyetujui tindakan malaikat tadi sambil berkata yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, sahqan, artinya mereka layak diusir daripada telagaku. Mereka layak diusir daripada telagaku. Ada hadis riwayat lain, Nabi kata memang patut pun mereka ni kena usir. Pasal apa? Tinggalkan ajaran Nabi. Dah letak buat ajaran Nabi, lepas tu benci pula dengan apa yang Nabi bawa. Betapa sialnya golongan ini. Rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai, di tengah-tengah padang mahsyar yang merupakan tempat perhimpunan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga ke generasi dunia yang terakhir sekali. Ya, apa boleh buat kalau itu adalah hasil daripada perbuatan mereka sendiri.
Mereka mengaku sebagai orang Islam, tetapi amal perbuatan mereka bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Orang patut bulan Rabiul Awal pakat susunlah untuk nak buat majlis-majlis mengingati Nabi sekurang-kurangnya. Ini tak buat konsert. Ada duk kempen orang pakat pergi konsert siap dah. Jadi mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mahu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka tidak mahu sembahyang, tidak mahu membayar zakat, tidak mahu berpuasa dan tidak mahu menutup aurat. Dan macam-macam lagi lah. Segala-galanya yang Nabi suruh depa buat tak endahnya. Tapi apa yang Nabi tegah, hak tu yang depa pula duk buat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ia memberikan kekuatan kepada iman kita dan memberikan kepada kita cucuran taufik dan hidayah, sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntutan agama kita yang suci ini sampai ke akhir hayat dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harapkan. Itu antara apa yang disebut dalam kitab ni, nak mengingatkan kita supaya kita ni sentiasa hidupkan sunnah-sunnah Nabi, timbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tak boleh nak buat maulid, tak mampu nak buat maulid Nabi, tak apalah, kita sambut seorang-seorang pun boleh. Kat rumah seorang-seorang saja kita selawat banyak-banyak kat Nabi, mengikut cara kita sendirilah. Tu boleh. Tanda kata kita ni kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis itu memberi semangat ataupun perangsang kepada kita untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita memperbanyakkan mengingati kisah-kisah Nabi, sejarah sirah-sirah Nabi, supaya timbul rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Seterusnya kita sambung bacaan kitab kita, kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Kita ni semua tengah berjalan ni, tengah berjalan untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada orang yang jalan dia laju, derah sampai pada Allah Ta'ala pun derah lah. Ada orang jalan dia mengesot, ada orang yang dia jalan pelan-pelan lah. Maknanya apa, pergerakan dia tu nak sampai pada Allah tu perlahan. Masing-masing punya habuan lah. Mana kita usahakan, yang pastinya apa, biarlah kita berlumba-lumba untuk kita menuju pada Allah dalam keadaan kita kembali nanti pada Allah, dalam keadaan hati yang qalbun salim, yang disebut dalam Al-Quran tu, Allah Ta'ala sebut pada kita. Seterusnya kita sambung bacaan kitab kita ni. Kita dah masuk pada fasal yang keempat, pada menyatakan sabar. Betul kan? Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Fasal yang keempat pada menyatakan sabar. Nak cerita tentang sabar ni. Perkataan sabar ni memang mudah disebut, tapi payah untuk nak diamalkan. Belum tentu lagi kita baca macam ni kita boleh amal terus, belum tentu lagi. Sabar hak kecil-kecil mungkin kita mampu lah tu. Tu pun ada orang tak tahan lah. Trafik light merah lama sikit pun boleh tiap, tak habis. Tu trafik light merah. Ada orang potong sikit dia kat double line, marah tak kira lah. Kan? Nak sebut kata apa? Tu nak Allah Ta'ala nak uji kita, tengok. Kadang mencarut maki macam-macam. Jadi makna kalau yang kecil pun kita tak mampu, apatah lagi kalau yang besar. Sebab tu kita baca ni mudah-mudahan kita dapat amalkan. Sifat sabar ni satu sifat yang memang payah untuk nak diamalkan. Kerana apa? Kerana memang sukarlah kita berhadapan dengan banyak benda. Qala al-musannif, adapun sabar itu maka iaitu sifat kepujian. Sabar ni satu sifat kepujian yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dia kata apa? Allah Ta'ala puji orang-orang yang sabar dalam Al-Quran ni banyak. Sifat yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan beberapa ayat. Dalam Quran ni ada lebih kurang 90 kali kalau tak salah saya. Ada 90 kali Allah Ta'ala sebut tentang sabar ni.
Tu 90 kali Allah Taala sebut tentang sabar. Nak cerita kata benda ni benda besar. Sampai Allah Taala sediakan dalam syurga pun ada pintu yang dimasuki oleh seorang tu melalui jalan sabar ni. Ada orang yang ada maqam dia maqam sabar. Tu kedudukan orang-orang yang sabar. Jadi sabar ni Allah Taala puji dalam Quran dengan beberapa ayat, dan berhimpunan padanya segala kebajikan dunia dan akhirat. Mana duduk di sabar tu, sifat sabar ni Allah Ta'ala himpunkan kebaikan dia. Di dunia ni pun ada kelebihan, di akhirat apatah lagi lah. Kadang Allah Ta'ala uji kan. Baru ni kita tengok Allah budak tu, budak yang mak ayah adik-beradik meninggal habis tu, Allah Ta'ala uji macam tu. Tinggal dia dengan adik dia kot seorang. Ada 2 orang ni. Maknanya apa? Tak tahu nak baru umur berapa, hak sulung pun baru umur 19 kan. Tu nak sebut kata satu ujian yang Allah Taala bagi. Masing-masing orang dia ada ujian dia. Ada orang Allah Taala angkat habis, tak ada apa kat dia, tinggal selai sepinggan. Allah Taala uji dalam bentuk macam tu. Tak apa, mungkin ada adik-beradik, kawan rakan pakat duk tolong. Ada orang Allah Taala uji dia dengan sakit, tengah duk sihat elok jadi sakit habis terus tak boleh buat apa. Pun ada juga. Macam-macam lah Allah Ta'ala nak uji ni. Sebab tu kata Zunnun Al-Misri berkenaan dengan sabar ni, Zunnun kata apa? As-sabru huwa at-taba'udu 'anil mukhalifat was-sukun 'inda at-tajarru' qassas al-baliyah wa izharul khina 'inda hululil faqri bi sahatil ma'ishah. Ini kata Zunnun Al-Misri, seorang sufi yang memang dia menjalani kehidupan dia dengan kesabaran, dengan zuhud dan macam-macam lagi sifat-sifat mahmudah. Jadi sabar tu dia kata apa? Sabar ni ialah apa? Menjauhkan diri daripada maksiat. Maknanya apa? At-taba'udu 'anil mukhalifat. Makna perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah kita jauhkan. Tu sabar tu. Nak boleh buat benda-benda yang Allah Taala tak bagi tu, ingat senang lah. Ni nak boleh main masjid dalam masa yang sama, tiba-tiba ada orang duk ajak, jomlah pergi sini, aku nak belanja hang makan ni. Kat Menate, tahu Menate? Tempat daging sedap tu. Tu saya pun tak nak pergi, tak berani pun nak masuk, takut berapa mahal. Dia kata jomlah kita pergi. Kuliah tak payah pergi, tak apa. Dan nanti boleh pergi kuliah ni, sekali-sekala main makan kat Menate ni. Kita menatang orang ni. Nanti dulu kita bagi kena time lah. Tu nak sebut kata apa? Ada ujian-ujian dia. Nabi Zunnun Al-Misri sebut, sabar tu ialah menjauhkan daripada maksiat. Kemudian wasukun 'inda tajarru' khassasal baliyah. Maknanya apa? Tenang ketika maksiat, tenang ketika musibah. Maksud as-sukun 'inda tajarru', maksudnya apa? Kita rasa tenang, rasa tak ada kelang kabut, tak ada resah gelisah dalam keadaan kita duk kena bala. Boleh buat lah lagu tu. Payah kena bala, tiba-tiba kita boleh duduk sengih lagi. Orang kata apa dia tu, rumah terbakar tu. Dah nak buat macam mana? Kata Allah Ta'ala dah ambil dah. Kita nak boleh buat apa? Payah. Seorang sahabat kita ngajak dekat sini, apa nama ustaz apa? Allah. Yang anak dia meninggal tu. Mula-mula meninggal, mati lemah. Meninggal lemah, anak dia duk tahfiz, dah dekat-dekat nak habis dah 20 juzuk dah. Pipi tengok, bukan pipi tengok, dia dapat telefon, angkat telefon, orang kata, ustaz, anak ustaz lemah. Pasal pi kat belakang tahfiz tu ada sungai, pi masuk kat sungai tu, lepas tu ayak deras tarik, meninggal. Allah sedih, tak tahu nak kata lah tu hak yang dia duk ada apa, tapi tak apalah, ada lagi anak-anak lain ingat kata tak apalah. Tak lama, tak sampai beberapa bulan pun, 4-5 bulan lepas tu, anak dia yang kedua pula duk mengaji juga, lepas tu kena accident, mati juga. Allahu Akbar. Tu tak Malik, tak salah, tak Malik. Jadi nak sebut kata apa? Orang pergi tanya ustaz, macam mana ustaz? Kata tak apalah, dia hantar pergi sana dulu, mudah-mudahan dia tunggu saya kat sana. Dia hantar pergi sana dulu. Ingat semua orang boleh kata lagu tu kah? Ada orang bila cakap macam tu, berjurai ayat mata. Nak sebut kata memang sayang, siapa tak sayang anak? Tapi Allah Ta'ala uji.
Dia kata, dia kata kalau ada lepas ni yang boleh pergi berjihad tu, bantu, hak tu saya nak juga, dia kata. Masya-Allah. Maknanya bukan semua orang mampu untuk nak tahan bila maknanya Allah Taala uji dengan satu-satu bala, dia boleh tenang. As-sukun 'inda tajarru'. Mana boleh tenang dalam keadaan Allah Taala uji dia boleh tahan tu. Kita tahu orang kata ustaz sembang boleh, tak kena lagi. Sungguh. Kalau kena belum tentu lagi. Duk sembang cakap pandai ni belum tentu lagi. Tuan-tuan jangan kata ustaz mesti hebatnya. Tak, belum tentu lagi. Kadang orang tengah duk puasa sunat, orang tahu ustaz, saya belajar makan ni jom. Kadang terbuka je. Nak sebut kata punya lekehnya ustaz Cak Yam ni. Maknanya apa ni? Nak boleh tahan, nak boleh beramal tu cukup payah. Jadi Nabi Imam Ghazali sebut dalam ni, dia kata sabar ni Allah Taala sebut dalam Quran, dan di sana tu banyak kebajikan dunia dan akhirat, dan adalah Allah Taala itu sertanya seperti firman Allah Taala. Orang yang sabar ni Allah Ta'ala akan bersama dengan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah kata sabar olehmu kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Nak boleh sabar ni maknanya apa? Orang yang boleh tahan diri dia, boleh tahan diri dia dalam keadaan dia Allah menggigil dah ni. Patutnya nak boleh buat macam tu yang payah tu. Tapi Allah Ta'ala bila dia tahan macam tu, Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Lepas tu kita kalau ke depan kita akan jumpa lah jenis-jenis sabar tu. Ada sabar untuk taat, ada sabar dalam meninggalkan larangan Allah, ada sabar ketika mana Allah Ta'ala uji. Macam-macam lah. Jadi nak sebut kata benda yang cukup payah, tapi mau tak mau kena ada. Lepas tu duk mengaji ni kurang-kurang kita nak latih. Peningkatan level sabar kita tu makin tinggi. Lalu orang duk kata apa? Sabar pun ada limit dia kan. Memang betul. Dia main satu keadaan kita tahu dah, aku dah tak boleh tahan lah. Aku dulu pula tok guru kungfu. Lagi ya. Dia guru kungfu, kalau dia nak lipat orang aja. Aku sampai dah limit ni. Duk buat dulu aku memang jadi makna bila dia main getak dia tu, jangan terima saya. Tapi kalau dia boleh tahan, maknanya apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka yang sabar itu sabit atas mereka itu selawat daripada Allah Ta'ala. Selawat yakni ampunan daripada Allah Ta'ala dan rahmat daripadanya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ni orang yang sabar ni, mana orang yang ada sifat sabar ni, disebut dalam Quran Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Golongan yang ada sifat sabar, yang mengamalkan kesabaran dalam diri dia ni, maknanya apa? Allah akan selawat. Maksud Allah selawat ni makna Allah akan bagi keampunan kepada dia. Salawatun min rabbihim wa rahmah, dan dia akan dapat kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang ketiga Allah akan bagi apa? Allah akan bagi petunjuk kepada dia. Nak dapat petunjuk daripada Allah, amalkan. Jadikan diri kita ni orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan aku balas akan orang yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan terlebih baik barang yang diperbuat oleh mereka itu akan dia. Kita boleh buka dalam kitab Yawaqid wal Jawahir, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia ada bawa satu hadis dekat belakang sekali berkenaan dengan cerita hari kiamat. Cerita tentang bukan hari kiamat, cerita tentang orang-orang yang dimasukkan ke syurga. Masa Allah Ta'ala kumpul kat padang mahsyar, adalah golongan-golongan tertentu yang Allah Ta'ala panggil. Ada orang yang sentiasa dalam kehidupan dia ni duk puasa banyak, dia ada bahagian dia.
Ada orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia ujian yang macam-macam ujian dia. Macam para Nabi Ulul Azmi ni. Itu memang level hak paling tinggi lah. Tapi ada juga di kalangan orang-orang yang macam tu yang Allah Ta'ala uji dia. Dia bukan para Nabi, tapi dia Allah Ta'ala uji. Dalam kitab Yawaqid wal Jawahir sebut Allah Ta'ala uji dia tak berhenti-henti, tapi dia tetap tenang, tetap dia redha. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala panggil, hai Fulan bin Fulan, kamu mai sini. Oleh kerana kamu dulu ke atas dunia selalu diuji oleh aku, tapi kamu tetap sabar dengan ujianku. Allah Ta'ala uji dia anak-anak mati. Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan-kesusahan. Allah Ta'ala uji dia dengan sakit-sakit. Dia tetap sabar dan tetap taat pada Allah. Maka dalam keadaan macam tu, lalu apa? Dia Allah Ta'ala kata, masukkan dia ni ke dalam syurga. Yang kedudukan syurga itu kedudukan syurga orang-orang yang sabar. Diberikan mahligai seluas mata memandang. Dalam tu penuh dengan mana keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang diperolehi oleh orang-orang yang sabar. Ke atas dunia orang kata, oi, dulu ke atas dunia orang susah ya. Ya, susah pasal Allah Ta'ala uji aku. Aku redha dengan ujian tu, maka Allah Ta'ala bagi kelebihan aku macam ni. Tu nak sebut kata apa? Macam disebut dalam ayat ni, aku akan balas orang yang sabar itu akan pahala mereka dengan yang terlebih baik barang yang diperbuat oleh mereka itu akan dia. Mana apa yang dia buat ke atas dunia, ganjaran dia lebih baik, banyak kali ganda lebih baik daripada apa yang dia buat ke atas dunia ni. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar itu. Pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira akan banyaknya. Maknanya apa? Allah Ta'ala akan bagi orang-orang sabar ni, kadang-kadang dia bukan rajin sangat beramal, buat ibadah, tapi orang duk kena dia, orang duk maki hamun dia, orang duk pelekeh dia, orang duk kata macam-macam kat dia. Dia tak ada apa pun, tak kisah, tak pernah ambil hati, dan dia sabar dengan keadaan tu. Kan ada orang macam tu. Ada orang kadang-kadang dia lebih sikit, bila kedudukan dia lebih, pangkat dia lebih, kadang-kadang dia suka duk pemain-pemain orang bawah-bawah ni, orang lekeh-lekeh ni, dia buat lebih kurang, kata bukan-bukan, tapi dia relax, tak ambil hati, tak pernah berdendam, dan dia doa kebaikan mereka. Ibadat tak rajin terang mana pun. Puasa sunat jarang-jarang sekali. Puasa fardu bulan Ramadan lah. Semayang pun duk mai. Semayang jemaah kali sekala tu duk mai, kadang-kadang sangkut juga. Tapi daripada segi sabar mah dia orang sabar. Orang tengok dia apa pun kata duk sengih tu. Gitu je. Maka ada orang yang macam ni, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada dia boleh tahan dengan keadaan macam tu. Maka apa kelebihan dia? Dia mati. Dia mati. Bila mati maknanya apa? Balasan dia macam Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, disempurnakan akan orang yang sabar itu, pahala mereka itu tiada boleh dikira-kira akan banyaknya. Tak boleh kira, banyak sangat pahala. Dia pun heran. Dia tanya malaikat, mai mana pahala aku ni? Dia orang belah balik. Contohlah, mari mana pahala aku banyak sangat ni weh? Aku tak tahu weh. Lalu apa kata? Malaikat kata, dulu kan mu buat tak kisah ya. Orang kata apa kat mu tak kisah. Malaikat pun cakap balik enggak. Nak sebut kata sampai macam tu. Ada orang memang Allah Ta'ala bagi pada dia kekuatan daripada sudut tu. Dia tak pernah ambil hati pada orang, bahkan dia boleh berbaik dengan siapa saja walaupun orang buat pada dia bukan-bukan pun. Tu hebat tu. Ini kata Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10, hanya saja disempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar itu, pahala mereka itu tiada boleh dikira banyaknya. Dan firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita ada baca dalam surah Sejadah. Surah Sejadah ayat 24. Allah kata apa? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhku tatkala sabar mereka itu. Ini makna Allah Ta'ala kata, aku jadikan daripada mereka itu imam yang bagi petunjuk. Mana ada pemimpin yang memberi petunjuk pada mereka itu, buat benda yang Allah Ta'ala suruh, dan mereka sabar dengan perkara itu.
Ini kata kelebihan orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi sebut dalam Quran berkenaan dengan sabar. Dalam hadis pun ada, Nabi sebut antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dia kata apa? As-sabru nisful iman, sabar itu setengah daripada iman. Dan Nabi sebut lagi, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Dan sabar itu juga iaitu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Ini antara apa yang disebut oleh dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Banyak lagi lah kalau kita nak baca. Tapi apa yang lebih penting maknanya kita cubalah untuk kita beramal dengan sifat sabar ni. Latih diri. Dia perlu setiap sifat-sifat sifat-sifat mahmudah ni kita nak latih tu kena mujahadah. Maknanya kita lawanlah hawa nafsu kita untuk kita nak beramal dengan sifat ni. Jadi makna sabar untuk kita taat, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar apabila kita ditimpa musibah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sambung akan datang. Sabar itu syahdan, hakikat sabar itu iaitu menahan diri daripada memarah atas sesuatu yang tiada disukainya. Benda kita tak suka tapi kita boleh tahan. Ini kita akan sambung akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من